Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan anda sedang menyaksikan Pantau Kerajaan Baharu. Semalam kerajaan memberi jaminan tidak akan menaikkan tarif elektrik terhadap rakyat biarpun jumlah keseluruhan kos subsidi bahan api itu bakal mencecah 30 bilion ringgit. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tarif elektrik untuk syarikat industri kecil sederhana, syarikat pertanian dan juga syarikat pengeluar makanan tidak akan dinaikkan. Dalam sidang media di Bangunan Perdana Putra pada Rabu, Ahli Parlimen Tambun itu bagaimanapun berkata, tarif elektrik akan dinaikkan secara berperingkat untuk kategori syarikat multinasional yang mengeksport produk ke luar negara. Kita bincang soal kos sara hidup ini berdasarkan laporan Nakol semalam dan kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan kerana ini akan membebankan rakyat. Walaupun kita akui kalau tidak ada apa-apa yang dilakukan, kesan kepada kewangan negara agak tinggi, ya. Dia mencecah mungkin hampir 30 bilion ringgit. Maka Saudara Nik Nazmi selaku Menteri berkenaan akan membuat pengumuman supaya jika dikenakan pun terhadap hanya syarikat-syarikat multinasional yang ekspor kerana tarif terlalu rendah buat mereka dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat-syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Anwar berkata mesyuarat Nakol pada Selasa mengambil maklum tentang keperluan untuk naikkan tarif tersebut bagi mengurangkan beban kewangan kerajaan. Bagaimanapun, beliau berkata pemberian subsidi ketika ini dilihat hanya memberi keuntungan kepada golongan kaya. Baik, pastinya cadangan untuk menyemak semula tarif elektrik membabitkan syarikat MNC atau multinasional yang mengeksport produk ke luar negara adalah mungkin petunjuk positif kerana ia menunjukkan kesediaan kerajaan untuk menstruktur semula subsidi dan juga untuk memastikan kemampanan dalam masa jangka yang panjang dalam sektor tenaga. Selain itu juga mengurangkan komitmen tinggi kerajaan berhubung subsidi. Jadi kita ingin mengulas perkara ini untuk melihat apa agaknya daripada perspektif daripada sektor perniagaan sendiri. Kita ingin bersama dengan saudara Raymond Wu, Naib Pengerusi Persekutuan Persatuan Peniaga Malaysia FMBA. Selamat petang Raymond. Ya, selamat petang Faris. Baik Raymond, melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri semalam, apa agaknya pandangan awal ataupun reaksi, bagaimana agaknya mungkin penerimaan industri perniagaan susulan cadangan ataupun kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Ya, memang betul. I think Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memang tahu berkenaan dengan jumlah duit yang digunakan untuk subsidi pagi tahun ini dan dengan itu memang perlulah kita mengguna baik duit-duit untuk subsidi dan jadi dengan itu pasti kena urus ataupun kirakan lagi jumlah-jumlah duit yang digunakan berkenaan dengan subsidi. Jadi dengan itu perlulah pemantauan dan juga urus sekali lagi cara pengagihkan subsidi-subsidi yang diperlukan. Ya. Sebenarnya sejauh mana agaknya ia mungkin akan memberi kesan kepada syarikat-syarikat besar ataupun syarikat gergasi yang mungkin sudah lama mereka ini mengaut keuntungan yang besar dan mereka ini pun dikategorikan sebagai golongan yang benar-benar kaya. Sejauh mana ia mungkin akan memberi kesan? Adakah ia turut diterima tempiasnya kepada pengguna ataupun rakyat Malaysia sendiri selepas ini? Kita memang harap syarikat-syarikat besar dan gergasi itu mungkin boleh mengambil impact tu tanpa memberikan imbuhan kos kepada pengguna. Itu harapan kami lah. Kerana memang dalam tahun-tahun pandemik PKS memang terkesan dan dengan tanpa membebankan lagi PKS memang baik daripada kita dengar daripada Perdana Menteri, tetapi bagi pendapat saya, jika syarikat gergasi dan besar itu boleh menampung beban itu tanpa memindahkan kos dan mungkin buat masa sementara waktu mengurangkan keuntungan buat sementara untuk pihak-pihak stakeholder yang lain yang terlibat.
Dan Raymond, bagaimana agaknya mungkin boleh dikongsikan juga bagaimana realitinya sektor perniagaan, kerana kalau kita lihat kita mungkin ada lagi setengah syarikat yang mungkin mereka masih lagi dalam fasa pemulihan. Mungkin sebelum ini mereka berdepan situasi gulung tikar kerana tidak mampu lagi untuk teruskan kelangsungan hidup dan juga kos perniagaan dan sebagainya. Realitinya sekarang untuk kita nak masuk tahun 2023 selepas ini, realitinya apa lagi kesan ataupun cabaran yang dihadapi mereka sekarang ni? Ya, I think dari segi kos kerana inflasi daripada disrupsi logistik kerana ada konflik di Ukraine dan Rusia menjadikan kos barangan dan juga kos bahan makanan, sumber makanan pun naik dan walaupun subsidi yang diadakan oleh kerajaan membantu, tapi harapan kita ialah beban-beban kos itu tidak akan menambah dari bahan elektrik and all that. Baik adalah kerajaan tidak akan menaikkan, especially pada KS. Harapan kita tentang kekurangan pekerja yang 3D, yang kotor, hina dan bahaya tu, di mana kita ada keperluan yang penting untuk pekerja asing. Harapan kami adalah kita dapat merancangkan dan menaikkan jumlah penerbangan daripada negara sumber ke negara kita dan juga cara-cara yang lain yang di mana kita boleh naik dan menambah baik dan mengurangkan kekurangan sumber yang diperlukan untuk buat perniagaan. Di mana mengurangkan kos perniagaan. Kos perniagaan sebenarnya ada pelbagai. Bukan hanya untuk menaikkan digitalisasi negara syarikat-syarikat yang berkenaan dan juga ada stakeholder yang lain. Pihak berkepentingan seperti pembangkan boleh juga membantu dan menyumbang dan juga menurunkan fee pembangkan mereka. Itu mungkin adalah satu cara stakeholder yang lain selain daripada pembeli dan pengguna ataupun penjual, tetapi juga ada dalam ekosistem stakeholder di mana mungkin pembangkan pun boleh menolong kita buat masa sekarang. Bagaimana agaknya industri perbankan itu boleh membantu golongan perniagaan untuk berdepan dengan situasi mungkin satu lagi bebanan lagi mungkin sekiranya tarif elektrik ini dinaikkan, itu juga akan jadi satu tanggungan yang lebih besar selepas ini. Bagaimana agaknya perbankan boleh bantu industri perniagaan ini kerana pada masa sama mereka juga sebenarnya bank dilihat menjadi satu jalan solusi untuk para perniagaan ini, para peniaga ini untuk memikirkan apa agaknya kaedah terbaik yang boleh diberikan kepada mereka. Jangkaan Raymond. Ya, Farid, sebenarnya bukan hanya peniaga, juga rakyat terkesan dengan kenaikan kos pembangkan. Pembangkan dari segi OPR tu mungkin kerajaan ataupun bank negara terpaksa menaikkan juga kerana secara antarabangsa yang menerajui penaikan kos OPR atau banking tu adalah Amerika dan kerana inflasi mungkin nak menampung. Tetapi bagi pihak dari negara Malaysia kita ni, I think inflasi itu adalah inflasi imported di mana bukan kita membeli barang-barang secara hangat, tetapi adalah kerana sumber bahan-bahan makanan itu naik kerana konflik Ukraine dan Rusia. Jadi dari pihak kita pun tengok harga ataupun kos OPR tu, OPR adalah bagaikan kos barangan bagi pembangkan. Dan fee yang mereka charge tu, bank fee tu adalah mereka punya margin. Ya. Jadi pada masa sebelum pandemik, 3.75 adalah antara OPR yang diadakan dan mereka mengambil lebih kurang 1.5% sebagai imbuhan margin mereka ataupun bank fee. Walhal sekarang OPR hanya 2.75. Jika kira peratusan yang 1.5 daripada 3.75 OPR itu adalah lebih kurang 40%, bermaksud kalau 2.75 OPR, sepatutnya kalau bank boleh tolong menurunkan 50 basis point bank fee mereka kepada 1% pun akan menolong kita. Saya pun ada buat satu simulasi di mana jika jumlah duit
500,000 beban hutang tu dengan penurunan 50 basis point akan mengurangkan atau menambahkan pendapatan isi rumah lebih kurang RM2,500 setahun. Ya. Jadi dengan cara-cara itu pun boleh mengurangkan beban rakyat dan juga peniaga dari segi kos dan juga mengurangkan kos mereka. Sebagai contoh, ya. Dan kalau kita lihat semalam juga ramai rakyat kita bercakap juga tentang keburukan dan juga kebaikan tentang tarif elektrik ini. Ada yang terima baik dan juga ada yang mungkin mengkritik tindakan kerajaan pada ketika ini. Dan kita juga tahu pokok pangkalnya berkaitan dengan isu kenaikan harga barang ini adalah mungkin disebabkan konflik yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine, dan juga isu perubahan iklim juga sedikit sebanyak memainkan peranan untuk menentukan harga-harga barangan. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Raymond tadi pun berkaitan dengan isu tenaga buruh ataupun isu pekerja asing, sekiranya mereka sukar untuk dapatkan tenaga pekerja asing itu, mungkin ia juga akan memainkan faktor berlakunya kenaikan harga dan sebagainya. Dan melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh PM juga semalam berkaitan dengan tarif elektrik ini lagi, apa agaknya mungkin itu akan menjadi satu lagi tanggungan ataupun bagaimana kita dapat lihat selepas ini, mungkin kita juga boleh meramalkan ke juga mungkin selepas ini harga barangan akan lebih mahal dan sebagainya, kerana kita tahu lumrah perniagaan ini mereka pastinya akan terus nak kaut keuntungannya kalau boleh maksimum mungkin. Dan selepas ini mungkin untuk pengguna pula apa agaknya kesannya? Adakah mungkin kita dapat jangkakan kenaikan harga barang yang lebih tinggi lagi selepas ini? Saya rasa kita patut ada satu toleransi ataupun satu balancing di mana tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Dan kebaikannya lah sekarang pengguna bijak dan tahu benda-benda dan tempat-tempat atau peniaga-peniaga yang mungkin meragut mengaut keuntungan yang lebih. Dengan ada social media yang ada dan pantas, jika kejadian di mana pengautan untung itu berlebihan, pasti mereka pun kena boikot. Jadi sebagai peniaga, kita biasanya akan ambil tahu dan juga perhatian memastikan kenaikan harga itu berpatutan. Tetapi mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ambil kesempatan. Jadi dengan tanggungjawab bersama dan juga pengguna bijak dan menggunakan sosial media untuk mewawarkan kejadian pengautan untung berlebihan itu, boleh kita menjadi satu top check and balance yang kita boleh lakukan. Kadang-kadang kita tidak perlu penguasaan kerajaan kerana yang lebih berkuasa sekarang sosial media, Faris. Ya, betul. Mungkin kita juga sebagai rakyat memainkan peranan yang agak penting untuk memastikan isu kenaikan harga barang ini boleh dikawal bukan saja daripada pihak kerajaan untuk menjalankan tugas mereka, tetapi kita sendiri menjadi suara untuk memainkan faktor supaya harga barangan itu tidak lagi tinggi dan sebagainya, tidak membebankan rakyat. Dan kalau kita lihat juga, Raymond, antara yang disebutkan adalah untuk memastikan mereka yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menyebut, Perdana Menteri sering menyebut bahawa beliau sering menekankan komitmen beliau untuk memastikan supaya golongan yang kaya tidak lagi lebih kaya selepas ini dan juga golongan yang mungkin berada di bawahan ataupun golongan miskin tidak lagi terbeban lebih teruk selepas ini. Pandangan Raymond, bagaimana agaknya penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan semua pihak yang mungkin selepas ini saling membantu, saling balance orang kata? I think memang ini adalah berjajakan kemakmuran bersama sebenarnya, di mana kita nak memastikan yang berada tidak terlalu kuat kaya dan yang miskin tegar tidak terlalu. Jadi itu adalah satu cara di mana kerajaan boleh memastikan lebih kesaksamaan di antara yang berada yang tidak. Dan memang dari pihak FMBA, di mana kita sebagai gabungan Persatuan Perniagaan Malaysia juga memastikan satu urus selia yang baik di mana di antara kerajaan dengan kita, pengusaha dan persatuan untuk memastikan matlamat ataupun naluri untuk syarikat atau kerajaan untuk kemakmuran bersama itu berjaya dilangsungkan. Ya. Kita memang mahu ini berjalan. Kerana kemakmuran negara adalah kemakmuran kita semua. Bukan hanya peniaga, tetapi kepada rakyat juga.
Dan banyak lagi untuk kita kupas berkaitan dengan untuk mencapai kemakmuran bersama, tapi kita perlu berehat sebentar. Selepas ini saya masih lagi ingin bersama dengan saudara Raymond Wu, Naib Pengerusi Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA, untuk membincangkan apa lagi yang boleh ditambah baik ataupun apa boleh yang ditelitikan lagi selepas ini. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Bertemu kembali. Baik, tidak, tadi kita dah bercakap tentang untuk mencapai kemakmuran bersama, dan untuk mencapai kemakmuran bersama ni sebenarnya kita mungkin perlu adanya kerjasama yang cukup baik di antara rakyat dan juga kerajaan dan juga pemain-pemain industri untuk memastikan rakyat tidak diteruskan dengan beban daripada isu kos hidup dan juga kenaikan harga barang dan sebagainya. Dan kita masih lagi ingin bersama dengan Raymond Wu untuk bercakap tentang persepsi ataupun pemahaman perkara ini mengenai sektor perniagaan sendiri. Dan Raymond, kita juga tahu 1.2 juta syarikat telah berdaftar di Malaysia ini dan melibatkan 8% adalah hanya 8% melibatkan syarikat gegasi ataupun syarikat yang besar, syarikat MNC, dan hanya 92% lagi melibatkan syarikat SME dan juga ataupun PKS dan sebagainya. Itu kalau kita lihat adalah satu perbezaan ataupun jurang yang cukup besar, kerana hanya melibatkan 8% saja syarikat yang besar yang kaut keuntungan yang besar dan kaut keuntungan tinggi dan sebagainya. Bagaimana agaknya kalau kita lihat bercakap tentang kemakmuran bersama itu, bagaimana agaknya mungkin prosesnya perlulah ada rundingan ataupun perbincangan dan sebagainya. Bagaimana kita nak bercakap tentang sesi libat urus di antara sektor perniagaan dan juga kerajaan. Kalau kita lihat mungkin kalau nak cakap tentang kestabilan politik, pastinya itu juga menjadi satu faktor. Bagaimana mungkin dikongsikan oleh Raymond Wu sesi libat urus sebelum kerajaan membuat sebarang pengumuman sebelum ini? Ya, sebenarnya libat urus masa kita sebenarnya FMBA bermula bulan Mac 2020 masa pandemik, dan banyak juga sesi-sesi libat urus yang diadakan antara pegawai kerajaan, menteri, kementerian juga dan menteri. Dan harapan kita sebenarnya libat urus tu penting untuk memahami cara perjalanan itu naratif ataupun itu proses, ya. Memastikan ada libat urus antara kita sebagai peniaga tu penting, dan kita harap diterapkan urus belia ni, dan jika ada keperluan, kita memang akan mengambil masa, melapangkan masa untuk memastikan libat urus tu kita akan menghadirinya, ya, dan adalah penting sebenarnya untuk libat urus. Dan juga Raymond, kalau kita cakap tentang libat urus dan sebagainya, tadi pun dah disebutkan rakyat juga mainkan peranan penting untuk pastikan itu tidak lagi terbeban selepas ini. Dan kalau kita juga menjangkakan ini adalah satu idea yang baik, mungkin kalau kita lihat jika kadar tarif elektrik itu dikaji semula untuk syarikat-syarikat besar, syarikat yang gegas ini, mungkin ia juga akan memberi kebimbangan kepada rakyat jika itu adalah satu tanggungan selepas ini. Bagaimana agaknya hasil yang mereka keluarkan ini pastikan kerajaan perlukah mereka memainkan satu peranan penting untuk pastikan mereka ini ada penguatkuasaan yang secukupnya untuk pastikan syarikat gegasi ini tidak terus lagi kaya ataupun terus menjana profit yang cukup besar selepas ini? Saya rasa jika mereka ada keuntungan, mungkin mereka pun boleh lebih kompetitif dalam bidang-bidang mereka. Sebenarnya ada juga sektor-sektor perniagaan yang mendapatkan keuntungan yang banyak adalah kerana daripada kekurangan komoditi ataupun pasaran dunia memerlukan, dan juga kerana ringgit kita susut, nilai ringgit kita susut berbanding dengan Amerika, dolar Amerika. Dan dengan bicara itu, kerana penjualan ekspor kebiasaannya adalah dalam mata wang US, ya. Jadi dengan kerana itu akan jadi memang akan terjadi di mana keuntungan itu akan lebih nyata dalam nilai ringgit, ya. Kerana penjualan mereka adalah US dollar, walhal kos mereka especially kalau kos pekerja adalah dibayar dengan gaji ringgit, ya. Dan harapan kita mungkin walaupun ini adalah mungkin short term dalam masa yang singkat saja, harapan kita jika dia berterusan mungkinlah kita boleh menolong dari cara stakeholder responsibility. Macam bank bagi tahun 2020
dan 2021 jumlah keuntungan 7 bank utama mencecah 44 bilion ringgit bagi tahun 2020 dan 2021, dan kepercayaan saya adalah 2022 pun bank pun akan mendapatkan keuntungan besar. Jadi sebagai macam syarikat-syarikat gergasi, stakeholder responsibility itu penting. Jadi cara boleh step up bukan hanya memerlukan kerajaan untuk membantu, tetapi peniaga yang lebih besar yang untung, dan jika rakyat yang ada, mungkin kita semua boleh menggabungkan tenaga untuk menjayakan selamat dan kemakmuran bersama ini. Ya. Melihat ke hadapan Raymond, bagaimana agaknya mungkin kita tahu juga negara-negara lain juga berdepan dengan isu bil elektrik mereka dinaikkan. Ini juga menjejaskan perniagaan-perniagaan yang mungkin perniagaan besar juga pastinya terima kesan yang cukup besar. Dan kalau kita ingin melihat ke hadapan, apa agaknya solusi ataupun pilihan yang mungkin mereka ada. Kenapa agaknya kita sering bercakap tentang tenaga solar ataupun tenaga yang boleh diperbaharui dan sebagainya. Kenapa itu tidak menjadi satu alternatif kepada perniagaan? Kerana adakah mungkin disebabkan isunya, kosnya juga agak tinggi ataupun bagaimana? Memang kos untuk infrastruktur solar itu memang tinggi, dan kerana kerajaan masih memberi subsidi yang nyata untuk elektrik itu, mungkin melanjurkan atau mengemudiankan keperluan untuk solar. Ya. Tetapi mungkin bagi negara sebagai rakyat dan juga peniaga, kita pun perlu cari jalan untuk mengurangkan guna tenaga ataupun cara untuk menjimatkan tenaga. Ya, jadi benda-benda macam tu adalah patut untuk kita buatkan. Dan melihat juga ke hadapan, apa boleh kita jangkakan selepas ini, adakah mungkin perlunya ada satu penguatkuasaan ataupun komitmen kerajaan sendiri untuk menghukum ataupun mendenda mungkin syarikat yang mungkin mereka ada data sebenarnya, mungkin ada keuntungan yang sebagainya, mungkin tidak masuk akal dan sebagainya. Adakah mungkin kerajaan perlu meneliti lagi atau mengkaji semula lagi syarikat-syarikat besar ni, mungkin mereka the reason why mereka naikkan harga ataupun kenapa keuntungan mereka begitu besar, adakah sebab tertentu untuk mencerminkan bagaimana agaknya mereka ini digelar sebagai syarikat gergasi, kerana mungkin mereka ada sebab tertentu, kerana mungkin ada cara mereka untuk keuntungan, mungkin mereka gunakan teknologi robot dan sebagainya untuk tampung kos-kos yang tinggi dalam operasi perniagaan mereka. Perlukah kerajaan teliti perkara itu selepas ini? Saya pasti kerana nakol dan juga apa yang kita lihat dalam masa 1-2 hari ini, macam Menteri TKD pun ada satu urus dia dengan industri telekomunikasi. Dan saya rasa memang inilah cara-cara yang akan dilanjutkan oleh kementerian berkenaan untuk memastikan satu kemakmuran bersama akhirnya, di mana semua mengembelingkan tenaga. Jika ada keuntungan yang lebih, mungkin perlu diberikan kepada orang yang lebih terkesan atau pihak yang lebih terkesan. Dan saya rasa pengolahan cara macam ni adalah cara yang baik, dan mungkin kita memerlukan sedikit masa untuk urus dia dijayakan, dan kita berikan sedikit ruang kepada kerajaan tengok macam mana mereka akan mengorak langkah untuk memastikan beban tanggungan kita tu boleh dilandaikan, dan juga bagi pihak peniaga kita pun berhasrat tengok cara-cara di mana kerajaan boleh menolong. Satu cara adalah dari segi pelancongan dan juga dari sektor pendidikan tinggi, di mana kita boleh merancangkan dan menambahkan lebih banyak orang luar datang menziarahi dan juga sebagai sebagai penghuni di negara kita. Dan cara itu lebih rancak negara kita dan juga akan menolong dari segi melonjakkan gaji dan cara hidup kita akan lebih senang. Ya, dengan lebih banyak peluang, lebih banyak perniagaan dan lebih banyak keperluan pekerja untuk menampung penghuni-penghuni baru ini. Bercakap untuk penampung ataupun penampan ni sebagainya, apa lagi yang boleh dijangkakan oleh pihak perniagaan ni, pihak golongan PKS dan juga syarikat gergasi ni selepas ini, mungkin apa lagi yang boleh dikaji oleh kerajaan selain kadar tarif elektrik dan sebagainya? Terakhir sekali, apa yang boleh kita
ataupun kerajaan boleh lihat semula ataupun mendalami lagi isu, mungkin banyak lagi tanggungan lain sebenarnya, bukan saja kadar elektrik dan sebagainya, kerana ada lagi kos melibatkan operasi perniagaan itu sendiri, melibatkan cukai dan sebagainya untuk ekspor dan sebagainya. Ada kos-kos tertentu dan jika kalau kita lihat banyak sebenarnya kos yang hidden cost, mungkin rakyat sendiri tak tahu. Apa lagi yang boleh diteliti semula untuk membantukan pada masa sama untuk diselaraskan dengan baik supaya dua-dua pihak tidak terbeban daripada pihak pengguna dan juga pihak pengeluar selepas ini, Raymond? Saya rasa dari pandemik kita dapat menggunakan cara pembayaran tunai, nil tunai sebenarnya melalui e-wallet. Ya. Jadi itu adalah cara digitalisasi. Jadi bagi MPKR yang PKS yang kecil dan sederhana, kita rasa mungkin kerajaan boleh membuatkan satu perisian digitalisasi di mana boleh membantu syarikat-syarikat dari end to end, di mana dari dia mula buat perniagaan pada hari itu sampai dia menutup untuk hari itu perniagaan mereka boleh digitalisasikan dan dengan digitalisasi daripada persetujuan daripada kerajaan dan software ataupun perisian itu diberikan kepada PKS peniaga untuk melestarikan perniagaan mereka dari segi balance, masuk stok, keluar stok, penjualan, customer relationship, dan juga proses-proses mereka. Macam ERP yang syarikat-syarikat gergasi yang mendapat menggunakan untuk mengoptimalkan operasi mereka. Apa cara kita boleh menjadikan ERP mikro untuk PKS? Dengan perisian macam ni akan memudah cara perniagaan untuk bersaing dan menyerap pada sistem digitalisasi, mengurangkan penggunaan pekerja dan mengoptimalkan pulangan mereka. Baik, dan terima kasih. Terima kasih banyak Raymond Wu atas pandangan tersebut. Itu antara perkongsian, banyak lagi yang boleh dikupas selepas ini, tapi itu sahaja masa yang kita ada untuk jam ini. Terima kasih Raymond Wu, Naib Pengerusi Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA, yang berkongsikan apa yang boleh kita fahami dengan kenaikan kadar tarif elektrik ini, apa kesannya, bagaimana kita ingin memastikan mesra pengguna dan juga mesra kepada perniagaan. Saya kira itu sahaja untuk Pantau Kerajaan Baharu. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.